Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Datuk Dr. Mas Nabaki. Saya adalah seorang konsultan clinical psychologist. Assalamualaikum, saya Dr. Ani Zahidi. Saya adalah seorang pegawai perubatan swasta. Pertama sekali, saya rasa ini satu aktiviti yang memalukan dan yang menjatuh maruah, ya. Kerana ada cara lain yang lebih bijak untuk menapasi sama ada seorang gadis itu ada hate atau tidak. Tak perlulah kita londehkan mereka dan buat ceritaan dan berbagai aktiviti lain yang tidak boleh dibenarkan dari segi aspek akhlak dan sebagainya. Dan dari hukum agama sekalipun ini teguran telah dibuat oleh Mufti Pulau Pinang, mengatakan Islam tidak menggalakkan atau tidak membenarkan tingkah laku yang begini. Jadi akibatnya daripada aktiviti ini, student ataupun murid-murid yang telah mengalami keadaan ini akan mengalami berbagai jenis trauma. Pertama kali saya melihat video itu, saya sangat terkejut dan saya rasa sangat marah. It is unacceptable. There's no justification untuk memeriksa seorang murid atau seorang perempuan, seorang wanita mengalami period. Terdapat pelbagai cara lain untuk memastikan bahawa seseorang itu ada period atau tidak. Di dalam profesi kedokteran sekalipun, kami tidak melakukan perkara tersebut kecuali sememangnya ada indikasi. So, apa yang kita boleh buat untuk menentukan bahawa seseorang itu mengalami period atau tidak akan dibincangkan. Kenapa sampai boleh orang mempersoalkan sama ada seseorang budak sekolah, wanita, seorang perempuan mengalami period? Apa kaitannya dengan seseorang perempuan mengalami period dengan dia belajar? Tak ada kaitan sama sekali. Kenapa perlu dititik beratkan seseorang itu perlu memeriksa sama ada budak perempuan itu ataupun wanita itu berbohong atau tidak? Sebenarnya di sini tak ada kaitan pun. Kalau nak bekerja, belajar, seorang wanita mengalami period tetap mengalami period. Kecuali dia ada masalah PMS, premenstrual syndrome yang teruk, sampai memerlukan injection, sampai memerlukan cuti sakit, tidak ada kaitan sama sekali. Kenapa sampai boleh timbul ketidakpercayaan orang terhadap masalah yang dialami ini? Keraguan tentang kejujuran seseorang. Ini seolah salah satu mentaliti di kalangan guru-guru atau di kalangan orang-orang tertentu. Apa yang diperkatakan oleh sesuatu diragui, terutama sekali berkaitan dengan amalan-amalan agama. Seolah-olahnya gadis-gadis ini tak sembahyang kerana menipu dia ada hate, dan ini adalah satu mentaliti yang agak mengecewakan. Kalau kita guru-guru dan orang-orang tak mempercayai seseorang itu, jadi tujuan pemeriksaan itu bukan hanya untuk menentukan sama ada dia jujur atau tidak, tapi ada benda-benda yang terselindung di sebaliknya. Yang kedua, saya kurang pasti sama ada pemeriksaan ini adalah satu arahan daripada Kementerian Pendidikan. Kalau sekiranya ini satu arahan official, saya sangsi, kerana di Kementerian Pendidikan saya tahu ramai orang bijak pandai yang berlulusan tinggi dalam pelbagai bidang. Takkanlah tak ada cara lain boleh mereka fikirkan untuk menentukan kejujuran seorang gadis itu mengenai hate-nya tanpa melakukan pemeriksaan yang melanggar maruah, yang mencemarkan individu. Yang ketiganya, the element voyeurism atau ingin mengintai ataupun ingin memuaskan keperluan pribadi melalui aktiviti ini, itu perlu diselidiki lebih mendalam. Kerana besar kemungkinan tidak semua guru-guru demikian, tapi ada juga segelintirnya yang bersikap begitu. Jadi dalam hal macam ini kita harus berfikir terbuka supaya kita cari jalan yang lebih baik untuk kita menentukan seorang gadis itu dapat melakukan amalan agama yang seharusnya dilakukan dan tidak yang disangkakan menggunakan hate sebagai alasan. Saya ingin menambah dari apa yang Datuk cakap. Sebenarnya saya kurang faham kenapa timbul isu kena periksa period dalam sekolah. Apa kaitannya? Satu. Nombor dua, kenapa sampai perlu guru lelaki mengatakan dia ada hak untuk memeriksa? Di sini ya, umum kena faham, period tu Allah jadikan pada wanita sebab wanita ada rahim dan persediaan untuk hamil
kalau tak hamil, darah period itu akan turun. Itu alamiah, it's natural. Allah yang bagi keistimewaan itu kepada wanita. Tak ada seorang pun yang mempunyai hak atau boleh memeriksa hal ini. Kita di sini bukan polis untuk Tuhan. Itu adalah alamiah. Tak ada seorang pun ada hak untuk melakukan tersebut. Dari segi klinikal, apabila doktor bertanya tentang haid, umumnya kita nak melihat sama ada seseorang wanita atau seorang gadis itu hamil. Cara pemeriksaan kehamilan biasanya kami akan melakukan urine pregnancy test, sama ada positif atau negatif, dan itu mengambil daripada air kencing. Bukan londihkan seluar, periksa alat kemaluan sehingga menimbulkan memalukan pelajar berkenaan, wanita berkenaan, menjatuhkan maruah dia. Dan bagi wanita yang mengalami kesakitan kena period, dahlah sakit, dah dimalukan, you punish her for something that is natural occurrence. And to make matters worse, a male is looking at that. Sama ada melondihkan suar, meraba punggung untuk cek ada pad atau tidak. Sebenarnya saya ingin berkongsi bersama masyarakat berkenaan satu studi yang melibatkan 1,500 wanita dan 500 orang lelaki. Dalam studi tersebut they found out 58% wanita merasa malu apabila sedang period. 42% mengalami period shaming. 1 dan 5 merasa malu kerana kawan lelaki, rakan sekerja memalukan mereka. 12% dimalukan oleh anggota keluarga sendiri, dan 1 dalam 10 pelajar oleh pelajar lelaki yang lain. 44% lelaki mengaku bahawa mereka telah berjenaka atau membuatkan satu komen negatif kepada pasangan masing-masing ketika dia sedang mengalami period. Di tempat kerja, 51% lelaki percaya bahawa bercakap atau bercerita mengenai menstrual cycle adalah tabu, tak boleh cakap benda ni. 29% wanita terpaksa cancel physical activities seperti olahraga dan berenang kerana masalah menstruasi. Dan sebenarnya stigma berkenaan period ni bukan hanya visual percakapan, tetapi juga kerana segelintir wanita mengalami PMS atau period pain. Jadi di sini yang kita harus fikirkan, apakah kesan tindakan yang memalukan atau period shaming ini terhadap wanita berkenaan. Ini boleh dianggapkan sebagai trauma. Berbalik kepada apa yang terjadi di sekolah, tingkah laku yang dilakukan oleh guru berkenaan boleh dianggap sebagai sexual harassment, juga boleh dianggap sebagai molestation, dan saya rasa kita ramai lawyer-lawyer yang bersedia untuk mempertahankan kes ini untuk membawa ke mahkamah, dan juga mungkin dianggap sebagai attempted rape, cubaan menggugul. Berbagai takrifan boleh dibuat pada aktiviti ini. Jadi di sini yang mengherankan, kenapa pihak sekolah tidak memikirkan tentang hasil akibat daripada tindakan ini. Keputusan dibuat, tapi kita tidak pernah kaji apakah akibat dari keputusan yang dilakukan. Jadi ini satu masalah utama. Banyak keputusan-keputusan yang kita buat dalam pengurusan sekolah dan apa-apa keputusan pun di dalam negara kita ni, kita tidak memikirkan kesan daripada keputusan yang kita buat tu. Jadi secara tak langsung kita telah menjaja keburukan kepada pelajar, kita telah menjaja keburukan kepada masyarakat kita sendiri. Dan ini perlu dielakkan. Bermakna kita harus berfikir lebih matang lagi sebelum kita mencadangkan atau membuat keputusan untuk melakukan satu tindakan. Sefaham saya daripada yang saya tengok dekat Facebook, social media yang lain, Kementerian Pendidikan mengatakan ada akan buat investigation. Tapi sekadar investigation, apa outcome dia? Menurut saya, guru berkenaan, orang-orang yang terlibat dalam period shaming ni perlu dilakukan tindakan tata tertib, sebab bagi saya tak layak untuk mengajar subjek yang dia sendiri tak faham. Mungkin sex education is very important, bukan untuk macam mana nak make love, bukan. Ini adalah untuk mengetahui bagaimana melindungi diri dari kesan negatif seperti rogol, bagaimana handle apabila seorang murid perempuan mengalami period, bagaimana not to shame them.
Sebab seperti yang saya cakap tadi, ini adalah lumrah kehidupan. It's natural to have period, but it is not natural to condemn the girls who are having menses. It is not natural to investigate, touch them, shame them to do this. It is not acceptable whatsoever. So you need to, what I feel that needs to be done is educate, re-educate them and reset their mindset that it is not okay to do this. In clinic, what we do, selain daripada urine pregnancy test, we can do urine FEME. We can see whether there's a lot of blood in the urine or not. That's one of the indicators that we can see whether a girl is menstruating or not. There's quite a few myths in dalam masyarakat, ya. The heel merah, budak tu mudi antara lainnya. But itu very subjective. So kalau secara clinical, you have any query whether this student is lying or not, come, bring them to the clinic. As clinicians, we can check them out. Not the teachers, not anyone else, because there's no justification in that at all. I hope this one is understood. Okey, dan yang paling pentingnya, tidak ramai persatuan-persatuan wanita menyuarakan bantahan terhadap aktiviti ini, seolah-olah mereka menerima ini satu kaedah yang sesuai untuk mengatasi sama ada seorang gadis itu ada haid atau tidak. Dan baru-baru ini terdapat jugalah beberapa dua orang menteri yang menyuarakan kenapa mereka suai keadaan arahan ini perlu diberhentikan, ya. Tapi yang lain ini nampak seolah diam saja, tidak. Jadi saya ada satu soalan yang saya nak tanya. Apakah perasaan ibu bapa jika anak perempuan tuan-tuan dan puan-puan sendiri dilakukan sebegitu? Apakah tindakan ibu bapa boleh buat? Dan cuba ibu bapa fikirkan bersama dan gunakan PIBG untuk mencarakan bantahan dan badangan anda. Dan kita harus peka dengan situasi yang memalukan ini. Dan ini ada kaitan dengan pendidikan seksual. Pendidikan seksual seperti yang dikatakan Dr. Aliza bukan berkaitan dengan persubuhan. Pendidikan seksual bermakna the science of life and the art of living. Itu yang bermasukkan pendidikan seksual. Kita nak tahu bagaimana cara menjaga kehidupan kita sebagai seorang lelaki dan seorang perempuan, dan bagaimana menjaga perhubungan harmoni antara dua-dua gender ini. Itu yang dimaksudkan sebagai sex education. Tapi kita salah faham dan banyak sekali kita masuk kategori dan dalam sex education ini banyak kelakar-kelakar yang dilakukan. Inilah tercetusnya isu robot, yang maternity robot dulu yang baru tercetus di sosial media. Kita ada semacam kecenderungan nak membetulkan kesalahan orang lain, seolah-olah kita ni sempurna dalam segala hal. Jadi apabila kita nampak ada semacam penyelewengan atau apa-apa bentuk penipuan, kita harus betulkan tanpa memikirkan kesan akibat daripada apa yang kita lakukan itu. Niat kita mungkin baik nak supaya seorang itu meneruskan amanah keagamaan yang seharusnya dilakukan. Jadi dengan adanya hatred, amalan agama itu mungkin terbatal. Tetapi yang pentingnya Islam membenarkan. Jadi kenapa perlu kita pergi cari berbagai usaha untuk mengenal pasti yang pelajaran-pelajaran haid? Tak bolehkah kita terima apa yang kita cakap, yang mereka cakap itu sebagai benar atau jujur? Kalau mereka menipu pun, kita ada cara lain untuk mengenal pasti penipuan. Tak perlulah dengan yang sebagai saya katakan tadi, menyelakkan mereka. Jadi ini penting untuk kita faham, ya. Ada kaedah-kaedah yang lebih maruah yang kita boleh lakukan supaya kita tidak nampak Islam itu begitu kecil, begitu terhad cara pemikirannya. Kalau menurut saya, dia bukan hanya pelajar Islam yang terlibat. Saya juga mendapat maklumat bahawa anak-anak yang bukan Islam dikatakan mengelak untuk sukan, mengelak untuk join aktiviti kerana period. Dia tipu atau tidak, dia solat atau tidak adalah antara diri dia dengan Tuhan. Kita tak ada hak untuk mempersoalkan yang itu sebab dia sendiri kalau dah akil balik dah tahu dosa dan pahala. Dia dah tahu apa yang baik dan apa yang buruk, ya. Jadi dia tidak terbatas hanya pada kaum Muslim. Now, di sebaliknya, ya, apabila ada anak perempuan yang menggunakan alasan period sebab tak nak bersukan, ada pelbagai perkara yang kita perlu lihat di sini.
Kalau anak perempuan itu sedang mengalami period, ada PMS seperti saya dah cakap beberapa kali, premenstrual syndrome. Antara lain berjadi sakit kepala, sakit selugut, ada yang pingsan, ada yang memerlukan suntikan. Saya ada beberapa pesakit yang memerlukan suntikan setiap kali datang period kerana sangat sakit. Perkara nombor 2, selain daripada kesakitan yang dialami, ada yang very messy, especially hari pertama, hari kedua, kadang-kadang bocor. Dan aktiviti bersukan, aktiviti lasak boleh menyebabkan masalah bocor itu terjadi dengan lebih jelas. Dan ini pula akan memalukan dia. Sehingga kan ada kalanya di sekolah, kalau jikalah ada murid perempuan yang sedang period, dia minta kawan dia tengok kat belakang period ke tak period sebab dia malu. Dan perkara ni sepatutnya tak berlaku. Sepatutnya guru-guru, ibu bapa, rakan sekerja faham sebab benda ni adalah normal terjadi. Kenapa perlu dimalukan? Kalau nak tahu seseorang itu malu berbohong atau tidak, you can look at the body language, you can look at the body signs. And the other reason is that, the other thing that I want to bring up is that, why is it so important, the status of a girl having menstruation or not, to you? How does it affect you? It doesn't. How does it affect study or work? It doesn't. So why do you have to do all this? Saya minta masyarakat, guru-guru, fikir balik semula benda ni. Kenapa nak buat macam ni? Tak ada faedah sebenarnya. Sebenarnya ya, period shaming should not happen in the first place. It should not arise in the first place. But it has, and has been going for some time. So apa yang saya boleh suggest, nombor 1, buat like a calendar system di mana bila seseorang anak perempuan itu haid, tanda berapa lama di period, dan seolah-olah bukukan itu adalah sebagai bukti bila dia datang period, berapa lama dia datang period. Sebenarnya setiap wanita pun sebenarnya ada di dalam apps masing-masing, dalam handphone masing-masing benda ni boleh buat. Tapi sebagai yang kita maklum, dekat sekolah tak boleh bawa handphone. So one suggestion, one way to do that is make a small booklet, period tu datang bila. And cikgu boleh tengok betul ke tak budak ni, betul ke tak dia nak datang period. Ya, itu boleh dibuat. Ya, saya sarankan benda tu very very simple. Cara kedua is that boleh tanya dengan doktor, boleh periksa dengan doktor, sebab sebenarnya budak-budak ni bukan tak nak datang sekolah. Mereka cuma tak dapat nak melakukan beberapa aktiviti di sekolah. Dan boleh dapatkan surat penerangan daripada doktor bahawa budak ni, murid ini sedang mengalami period pada waktu tertentu, minta excuse. Saya rasa itu boleh dipertimbangkanlah oleh Kementerian Pendidikan, oleh guru-guru dan juga oleh ibu bapa. Kalau dirasakan ibu bapa juga ya, saya rasa boleh ambil iktibar, bantu anak-anak mereka dengan cara-cara seperti ini. Maklumkan pada guru, bukan kita nak shame the child ya, tapi nak bagi faham bahawa dia tak boleh nak ikut sesuatu mata pelajaran kerana masalah yang berlaku ini. Jadi di situ kita kena lihat peranan ibu bapa di sini, bagaimana ibu bapa boleh membantu. Mungkin salah satu padanya ibu bapa mungkin boleh menulis surat mengatakan pada waktu ini anak dia dan anak dia minta dibebaskan berapa daripada aktiviti tertentu, dan saya rasa ini biasa kita lakukan ya, dan ini pun dengan senang boleh dibuat. Tapi soalan yang lebih besar, apa yang saya cakap awal-awal tadi, kalau anak tuan-tuan dan puan-puan sendiri terkena macam tu, apa tindakan? Katakanlah anak balik dan anak kita ni yang jenis yang tak berapa bercakap, dia balik murung, adakah kita perlu bertanya ke dia kenapa? Kerana anak-anak ini mungkin telah di-traumatize atau mungkin telah dicabul di sekolah oleh guru-guru atas aktiviti yang seperti ini. Jadi ibu bapa kena ambil tindakan untuk bertanya, ambil tahu, ambil berat tentang apa. Kerana kalau tidak ambil tindakan, prestasi kanak-kanak itu boleh menurun. Itu kita boleh nampak. Sebelum trauma itu terjadi, dia berprestasi tinggi. Selepas trauma itu, kita nampak prestasi akademiknya menurun. Ini menandakan sesuatu benda buruk telah terjadi pada kanak-kanak berkenaan. Jadi ibu bapa harus peka dalam keadaan ini. Jadi bila kita lihat anak gadis kita balik dari sekolah, ada keadaan daripada dirinya nampak ada perubahan, itu mungkin ada menandakan sesuatu yang tak baik terjadi. Eloklah bertanya sebaik mungkin, dapat penjelasan dan cari penyelesaian untuk membantunya. Di sini saya setuju dengan pendapat Datuk bahawa memang kita sebagai ibu bapa perlu lebih alert. Mungkin kerana kesibukan kerja, tapi jangan sampai keselamatan anak-anak kita terabai. Dan berkaitan dengan masalah kemurungan trauma ini,
dia juga sebenarnya ada pelbagai perkara lain yang boleh dialami oleh pelajar berkenaan. Antara lainnya adalah kejadian rape mentality yang baru-baru ini juga dilaporkan. Seorang pelajar perempuan menceritakan bahawa terdapat joke yang disebut oleh seorang guru. Bagi saya, perkara itu sangat tidak bertanggungjawab, sepatutnya tidak berlaku, because rape is not a joke. It is a serious thing, especially for the victims. And di Malaysia ni kita ada budaya victimizing the victim, which is also very, very wrong. It is not acceptable. You can't be going around checking every lady is having that period or not. You can't be going around saying that, oh, because of your dressing so and so, because you look nice, you are subject to rape, which I feel is definitely unacceptable. We need to change the mentality of our people, because there are a lot of people who are actually supporting this, saying that it's okay to rape above 18, saying it's okay that yes, you have a right to check on all this. It's not right and it's not true. Okey, dia berkaitan dengan ni, saya tabiklah pada gadis tu kerana berani menyuarakan apa yang terjadi dalam kelas. Jadi guru-guru, terutama guru lelaki ni memang sembrono bercerita tentang seksualiti dan menjadikannya sebagai lawak dan kelakar. Dan murid pun ketawa seronok berdekah-dekah mendengar cerita macam ni. Tapi kita lupa bahawa di balik ketawa tu ada yang menangis. Dan di balik ketawa itu juga kita dah mengajarkan sesuatu perkara yang tak baik, seolah membenarkan seorang budak lelaki untuk merogol seorang perempuan asalkan gadis itu berumur 18 tahun ke atas. Dan jadi satu kali lagi akibat daripada pembentangan ni, pemakluman ini melalui media, gadis ini terancam. Dan saya rasa dia harus berwaspada kerana mungkin ada orang lain yang akan cuba guna kesempatan ini untuk hukum dia. Dan keselamatan diri dia saya rasa perlu dijaga oleh kawan keluarga dan juga oleh kawan-kawan anda yang lain, supaya dia tidak terdedah kerana ada individu yang lain yang akan menggunakan kesempatan ini, terutama sekali mengatakan orang lelaki akan merasa sedap merogol seorang perempuan seperti yang dikelakarkan oleh guru berkenaan. Dan ini akan seolah-olah memberi lesen kepada pelajar-pelajar lelaki untuk mencabul atau merogol seorang gadis. I agree with that. When you are joking about sexual misdemeanors as a teacher, you are actually teaching, you are actually advocating rape mentality. And I find that this is very much unacceptable. As a teacher, whatever you say, whatever you teach, the students will absorb and think, hey, it's okay, my teacher said it's okay. That's not okay, it is not right. Parents, other teachers, your own peers, we have to stop this mentality. We've got to put a stop to this sort of mentality, this sort of somewhat people are saying that it's already a culture. It's not a culture, it's a mentality that it's just got to stop. So yang pentingnya kita harus menentang pandangan-pandangan ini. Jadi kalau cikgu tu tersilap cakap, kita betulkan. Tapi kalau dia jenakakan seolah-olah ini satu benda yang remeh-temeh, kita kena hukum sebab dia telah buat kesilapan dan kesalahan. Jadi cara kita menilai apa yang guru cakap perlu dilakukan secara teliti. Dan kita harapkan tidak ada guru-guru lain yang mengajar sama ada dalam bentuk human sexuality ke, biologi ke, apa saja berkaitan dengan sexuality manusia, tidak lagi mengkelakarkan ini. Walaupun ada mungkin satu kebiasaan di kalangan lelaki membuat sex joke, sexual joke ni di kalangan lelaki satu kebiasaan, dan selalunya dilakukan di depan orang-orang perempuan, di depan gadis-gadis, seolah dia menaikkan image dia sebagai macho seorang lelaki kalau dia pandai bercakap tentang sexuality. Tapi inilah satu pemikiran yang agak dinosaurian, macam dinosaur dah ketinggalan zamannya. Dan yang saya agak sedih sikit juga, tidak ramai kumpulan-kumpulan wanita yang menentang, yang vokal tentang perkara ini, mengambil tindakan sama ada melalui bantahan-bantahan sosial media atau mungkin kalau perlu bantahan jalanan, di mana kita harus mendesak pihak-pihak yang berkaitan tidak lagi membenarkan kelakar-kelakar macam ini terjadi. Mesti ada kawalan tertentu. Dan yang susahnya kita manusia ni, kalau macam mana ketat pun kawalannya, kalau individu berkenaan masih berfikir demikian, agak susah juga. Jadi di sini psycho-education is very important. Kita mendidik mereka dalam bidang ini dan membantu mereka memahami
setiap apa yang mereka cakap tu ada kesan akibatnya, dan cara macam tu mungkin mereka boleh mengawal diri mereka sendiri. Satu perkara yang kita perlu fikirkan bersama ialah apakah langkah-langkah atau tindakan yang kita boleh ambil untuk mengelakkan perkara ini daripada terjadi. Seperti mana Kementerian Pendidikan dan kita rakyat biasa perlu bekerjasama memikirkan apa cara yang terbaik supaya perkara ini tidak berulang. Dari aspek psikologi, mungkin kita ada beberapa instrumen atau psikometrik yang boleh kita gunakan untuk menyaring guru-guru daripada percakapan seperti ini, kerana ada personality trait dan ada indikator yang tertentu yang mana guru-guru berminat ke arah sexuality dan sexual deviation. Ini kita boleh lakukan dalam proses pemilihan ataupun mungkin proses penempatan. Tapi yang paling penting yang kita lihat dalam personality guru itu, adakah guru ini sebagai sexual predators atau sebagai seorang guru yang ada kecenderungan seksualiti terhadap orang ini, dan dia sendiri berkelakuan demikian dan menggunakan classroom untuk mengajar orang-orang lain, kanak-kanak lain atau budak lelaki lain untuk mengikut ke personality predator ni. Dan kalau ini terjadi, ini amat berbahaya kerana kita secara tak langsung menyediakan tempat untuk berkembangnya progul dalam masyarakat. Ini satu prediction yang agak sensitif dan agak keterlaluan. Saya harap ini tidak terjadi. Tapi yang pentingnya kita harus mengambil tindakan supaya perkara ini tidak berulang, dan jika boleh kita bantu guru yang begini untuk melalui proses counseling atau psikoterapi ataupun pembetulan akhlak, apa saja tindakan pemulihan yang kita boleh lakukan supaya perkara ini tidak lagi menginaya gadis-gadis dengan membenarkan seolah rogol itu satu kesedapan kepada seseorang dan tak memikirkan penderitaan yang dialami oleh pasangan ini. Which is a good suggestion. Membawa saya kepada my own suggestion is fitness to teach. The teachers who are teaching right now, they need to have examinations. They need to be tested out whether they are fit to teach. Bukan untuk belajar menjadi guru, tapi kesesuaian dia untuk menjadi seorang guru sebagai pendidik kepada anak bangsa kita. Dia ada several tests, like Datuk mentioned just now. There is psychometry, there's sexual deviant test, just to know whether they are sexual predators or not. Dia ada kecenderungan untuk melakukan atau menganiaya anak-anak. Adakah dia akan grooming anak-anak lain? Dan the victims are not just girls, tapi saya juga ada terima laporan bahawa ada segelintir student lelaki yang dipelekikan secara seksual. Dan ini sebagai guru, sepatutnya mereka tak boleh buat begini. Kita kena arrest the problem before it becomes a bigger problem. Selama ini adalah dengar sikit-sikit, no action being taken. So we propose that action needs to be done. Identify these people, rehabilitate these people, change the mindset. That if these people aren't able to change, malah makin membahayakan kanak-kanak dekat sekolah, membahayakan wanita sekitar mereka, then they should not be teaching. Maybe they can be given another job, maybe an administrative post that has no contact, that will not help them to make the condition worse. Ini pentingnya sebelum perkara jadi pandemik, kita harus kendalikan sebijak mungkin. Dan saya percaya ramai yang tak setuju dengan cadangan kami ini, dan mungkin ramai juga yang menyokong pihak-pihak yang berkaitan. Jadi saya rasa fikir dulu sebelum kita melakukan tindakan. Apapun tindakannya mestilah untuk kebaikan bersama dan untuk mengelakkan penderitaan pada orang lain. Jadi kalau ikut etiknya, do no harm. Jadi it's very important, don't harm other people, don't harm our own children. Because a few people yang macam ni, orang lain jahanam, orang lain rosak. Jadi fikir bersama, dan saya harapkan perkara ini tidak berulang lagi. Dan saya harap yang berkaitan jabatan-jabatan tertentu mengambilkan tindakan yang tegas dan kena buktikan kepada rakyat tindakan telah diambil. Bukan hanya kata investigasi akan dijalankan. Bila cakapnya itu maknanya tak ada apa-apa terjadilah. Jadi kita nak tahu, nak nampak, it must be seen that action has been taken. Barulah ada kepercayaan
kepada guru-guru ni. Tidak kepercayaan terhadap guru berkurangan dan mungkin lama mungkin kurang, terutama sekali ada guru-guru yang pilih. Itu hanya pandangan saya saja. Mungkin ada yang tak setuju dan mungkin juga ramai juga yang akan mengecam. Itu terpulalah pada diri masing-masing. Tapi untuk diri saya sendiri, saya mengharapkan satu tindakan yang lebih berkesan supaya perkara ini tidak terjadi lagi. Sekolah seharusnya selamat dan saya sendiri sebagai seorang ibu, saya nakkan keselamatan untuk anak-anak saya terjamin. They should be safe, they should be taught the right thing, not by example of the wrong thing, not by shaming them, not by hurting them. There is no religion in this world that says you hurt someone, you shame them to teach them. So saya harap ini dapat direfleksi semula oleh guru-guru, oleh masyarakat di luar sana, oleh orang-orang yang sepatutnya berkuasa untuk melakukan tindakan yang betul. Jangan hanya sekadar melepaskan batu di tangka seperti yang Datuk cakap, hanya bagi report. But what's the action? What's the consequences? Things need to be started, things need to be done now. Terima kasih bersama kami Ihram, iaitu Innovative Human Relationship and Management. Please like, subscribe and share. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Thank you for joining us and we hope to see you soon. We hope to be able to talk more about issues that crop up from time to time and for positive change. Thank you again.